أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Alhamdulillah, bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jaga kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur di atas segala yang telah dilimpahkan nikmat ke atas kita semua, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut kita berusaha untuk menjadi hamba-Nya yang beriman, hamba-Nya yang bertakwa, yang taat dan patuh di atas segala perintah yang telah disampaikan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Alhamdulillah, kita juga bersyukur diberikan peluang untuk solat subuh secara berjemaah dan kita beriktikaf seketika dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan kita duduk sebentar beriman sejenak pada pagi ini, Allah melimpahkan rahmat kasih sayangnya, kefahaman ilmu, pengetahuan dan kekuatan untuk kita mengaplikasikan ilmu dalam hidup kita, insyaAllah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbincangan berkenaan dengan psikologi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita akan bincangkan memahami perbezaan perseorangan. Setiap manusia pasti memiliki banyak perbezaan yang bersifat perseorangan dalam dirinya. Jadi ini salah satu topik penting yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia ini memang berbeza-beza. Jadi amat penting untuk kita faham perbezaan manusia ini. Kerana apa? Allah yang menciptakan perbezaan. Sebagai contoh, misalnya warna kulit. Manusia dia tak boleh pilih dia nak warna apa. Mak ayah dalam ketika dia mengandung dia tak boleh pilih, saya nak anak kulit putih, dia nak mata biru, dia nak kulit hitam, dia nak kulit ni, dia nak kulit tu. Tak boleh. Kerana apa? Allah menciptakan perbezaan. Dalam 5 orang anak dia tu tak semua kulit sama dengan ayah, tak sama kulit dengan mak. Tengok-tengok tak sama juga kulit dengan itu saja pun dah nampak berbeza. Anak sulung dengan anak kedua, warna kulit pun beza. Cara berbicara, misalnya cara berbicara, tengok anak kita yang sulung cakap perlahan, tengok anak yang kedua cakap suara bukan main tinggi ni, tengok cakap anak yang ketiga lain pula cakapnya, nadanya, intonasinya, caranya ini perbezaan. Sebab itu bila kita faham perbezaan yang Allah ciptakan kepada setiap manusia, jadi kita tahu bagaimana cara untuk kita mengurus perbezaan tersebut. Begitu juga kemampuan fizikal. Setiap orang dia kemampuan yang berbeza-beza. Tak boleh kita nak membanding-bandingkan kemampuan fizikal yang memang tak sama. Bila tak sama itulah manusia ini boleh berkembang dengan baik. Kerana orang akan memilih pekerjaan, akan memilih bidang yang dia ceburi itu berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Begitu juga kecerdasan, kemampuan belajar dan ciri-ciri kepribadiannya. Inilah salah satu bentuk perbezaan yang telah Allah ciptakan kepada setiap diri manusia.
Para psikologi moden telah membuat ukuran untuk memahami kepribadian manusia untuk tujuan pendidikan dan kemahiran. Kalau perbezaan perseorangan diketahui, maka setiap orang itu dapat diarahkan pada suatu keahlian yang sesuai kemampuan yang dimilikinya. Ini penting asas untuk kita faham perbezaan supaya kita dapat kembangkan manusia itu dalam tarbiyah tadi, dalam taklim tadi, dalam tarbiyah, dalam pendidikan. Bila kita faham setiap perbezaan itu, jadi pendidikan yang kita terapkan itu berbeza-beza. Anak sulung kita didik cara lain, anak kedua kita didik cara lain, anak ketiga kita didik cara lain. Orang macam ni kita didik cara lain, orang macam ni kita didik cara lain. Sekiranya kita memahami perbezaan tersebut. Sebab itu di sekolah pun dia ada buat kelas ni, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 4, kelas 5 dan sebagainya. Dikelas-kelaskan itu dengan memahami perbezaan-perbezaan supaya pendekatan pendidikan itu berbeza-beza. Jadi ini asasnya. Begitu juga untuk dibentuk kemahiran-kemahiran. Maknanya kita tak boleh menentukan keinginan kita terhadap, sebagai contoh, anak-anak kita dengan kita meletakkan cita-cita yang tinggi pada mereka tanpa kita memahami tentang apa yang ada pada diri, kepribadian, kecerdasan, kemahiran belajar. Tanpa kita memahami tersebut, kita letak cita-cita. Kita nak anak kita jadi ini, kita nak anak kita jadi itu, kita nak macam ni. Begitu juga kita meletakkan harapan-harapan dengan suami kita, dengan isteri kita. Kita pun tak faham perbezaan dia itu macam mana, kita ni macam mana. Akhirnya berlakulah konflik-konflik. Ini hebatnya Islam. Islam ini hebat kerana Rasulullah membawa ajaran yang begitu lengkap, sehingga kan kita mampu untuk menguruskan kehidupan manusia ini dengan cara yang paling baik, sehingga setiap seseorang dapat bekerja sesuai dengan kemampuan atau kemahiran yang dimilikinya. Al-Quran telah mengisyaratkan perbezaan perseorangan antara manusia, baik yang menyangkut perbezaan kecenderungan alamiah dan watak keturunan maupun perbezaan yang bersifat proses atau hasil penciptaan. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-22 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang mengetahui. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 Allah berfirman yang bermaksud, apakah mereka yang membahagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini dua dalil yang jelas dalam Al-Quran tentang Allah menciptakan perbezaan tersebut. Kenapa perbezaan ini? Sebagai tanda-tanda untuk kita mengkaji, sebagai tanda-tanda untuk kita memahami hebatnya Allah SWT menjadikan perbezaan ini agar hidup di atas muka bumi ini seimbang. Kalau semua orang cerdas, semua orang nak jadi doktor, jadi tak ada orang lah yang nak bekerja dalam bidang yang lain. Kalau orang saja kuat seni bina badannya, semua nak masuk MMA saja. Semua nak masuk championship MMA, nak bertumbuk, nak jadi gusti, nak jadi apa sebab apa. Semua tubuh badan kuat, masing-masing nak berlawan kekuatan tubuh badan saja. Kalau semua ada sifat berani, sifat yang tak takut mati, semua apply nak jadi tentera saja. Semua nak compete untuk masing-masing mengalahkan antara satu sama lain dalam bidang ketenteraan.
Macam-macam lagi lah. Kalau kita nak teliti, kita nak selidiki tentang hikmah Allah menjadikan manusia ini berbeza-beza. Bahkan sudut bahasa pun, berapa banyak bahasa ada muka bumi ini, memang kita tak mampu untuk menghitung. Kita jumpa orang ni bahasa lain. Kat Malaysia saja, setiap negeri, ambil satu negeri itu saja banyak bahasa. Kadang-kadang orang Kelantan pun tak faham orang Kelantan cakap. Sebab apa? Ini macam bahasa bila ni? Ni bahasanya mana? Orang Negeri Sembilan tak faham orang Negeri Sembilan cakap. Orang Jawa tak faham apa orang Jawa tu cakap. Mana ada kelompok-kelompok di antara mereka sendiri pun tak faham bahasa-bahasa yang ada atas muka bumi ini. Maka itu tanda bagi orang yang mengetahui bahawa Allah ciptakan itu bukan satu perkara yang sia-sia yang kita perlu belajar. Memang kita perlu mempelajari perbezaan ini. Ada pun hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan perbezaan perseorangan di antara manusia. Antara lainnya ialah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam AS dari genggaman tanah bumi yang dicengkam oleh Allah SWT. Lantas anak-anak Nabi Adam AS itu diciptakan dari bahan bumi. Terciptalah mereka dengan berbagai warna kulit. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, ada campuran di antara warna tersebut. Ada pula yang berwajah ceria, berwajah sedih, jelek dan menarik. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini mengisyaratkan perbezaan manusia dari segi warna kulit, perangai, sifat dan moralnya, sebagaimana bumi memiliki warna dan bentuk kawasan yang berbeza-beza. Perbezaan ini pun terdapat dalam diri manusia. Dari segi warna kulit manusia ada yang berwarna merah, putih, hitam atau campurannya. Dari segi perangai dan moral manusia ada yang baik dan mudah bergaul, ada pula yang buruk dan sukar bergaul. Perbezaan warna perangai atau persiapan alami pada tingkat emosi manusia merupakan perbezaan-perbezaan yang diciptakan oleh Allah. Jadi banyak beza ni, banyak perbezaan. Ada orang segi, dari segi fizikalnya berbeza-beza. Yang kedua dari segi perangai berbeza-beza. Tak sama. Kita tak boleh nak membandingkan perangai perbezaan tingkah laku. Tetapi bila kita faham, kita boleh didik. Bukan bermaksudnya seseorang yang berkelakuan itu berkelakuan yang kasar, yang maknanya dia jadi macam tu, kita tak perlu didik dia. Tapi pendekatannya akan jadi berbeza-beza. Memang ada orang cakap, kita tak boleh nak cakap lemah lembut. Dia suara. Dia 2-3 hari lepas ada orang datang ke rumah suami isteri, datang nak berbincang lah apa masalahnya di antara tu. Kahwin dah 22 tahun dah, kahwin 22 tahun. Start bergaduh ni bila? Seminggu lepas kahwin, sampai dah 22 tahun. Maknanya seminggu lepas kahwin tu asyik bergaduh. Maknanya dia kata start seminggu lepas kahwin, duk bergaduh dia 22 tahun. Masya Allah, hebat. Dia boleh tahan tu. Tapi pergi jumpa kita tu sebab isteri nak minta cerai. Lepas 22 tahun kok kalau mula rasa tak boleh tahan nak minta cerai. Tapi masa duduk sembang dengan kita tu pun si suami ni, isteri cakap, ya Ustaz saya ni. Suami pun suara dia tu cakap dengan kita. Maknanya kalau kita ambil level yang tinggi tu 7, 8, 9, 10, dia ni 7 ke 8, 7, 8, tak boleh nak turun. Hak isteri ni nada dia 4, 3, 2, 4, naik sikit, kadang-kadang naik 5. Nak cerita ada orang ni cakap, ya Allah, tengok Ustaz dia cakap, dia kata Ustaz saya tak boleh, ni paling lembut lah dia. Oh, paling lembut tu maknanya dia ibarat ajak nak tumbuk lah kalau kita tak faham. Jadi bila kita memahami orang yang begini, bukan bermaksud kita bersetuju dengan pendekatan ataupun nada yang digunakan, tapi kita tahu macam mana nak uruskan orang macam ni, macam mana kita nak didik. Jika tidak, kita pun rasa panas. Tak boleh kita cakap pelan sikit, kita jadi lain dah. Sedangkan sepatutnya kita nak didik dia. Kita nak didik dia kerana kita faham, dia ni macam ni.
dia ni macam ni, dia ni macam ni. Anak kita setengah-setengah tu nak sikit barang dia macam ni. Dia ada yang menangis, ada yang jadi mengajuk, ada yang jadi dia mau berontak, ada yang jadi perangai berbeza-beza. Inilah satu bentuk perbezaan ujian yang Allah berikan kepada kita untuk kita faham dan kita urus manusia ini dengan kaedah yang berbeza-beza. Begitu juga dengan kesiapan alami dan juga tingkatan emosi manusia. Ada orang memang jiwanya gentar. Kita cakap apa pun, kita kata apa pun, kita hentam apa pun, dia cool, relax saja. Tak apa, biarlah orang nak cakap apa. Ada orang tegur sikit saja, mengajuk 4 hari berturut-turut. Tegur sikit saja, ni kenapa tak basuh pinggang ni, mengajuk dia. Ataupun jadi suami, setengah-setengah suami itu, isteri membebek 4 bakul pun dia tahan. 4 bakul ada 4 isteri pula tu. 4 bakul, hari 4 bakul tu kena 4 relax saja. Jadi suami ni, isteri tegur sikit, tu baju tu kenapa tak sefak, marah terus. Emosi dia tu, ada yang jenis orang ni berbeza jenis sensitif, ada yang jenis panah barang, ada yang jenis dia ni tak boleh orang tegur, ada jenis orang ni tenang saja dia, ada jenis emosi dia ni kuat. Maknanya ini perbezaan yang kita perlu faham supaya kita dapat didik dengan pendekatan yang terbaik. Itu hebatnya Nabi SAW. Kerana Nabi didik sahabat ini berbeza-beza. Bila orang datang jumpa Nabi SAW, apakah amalan yang paling baik untukku ya Rasulullah? Maka Rasulullah ni faham dia ni macam mana, orang ni macam mana. Maka sebab itu kita tengok banyak sekali amalan-amalan yang paling afdal ni berbeza-beza. Amalan yang paling afdal, jagalah ibu kamu. Amalan paling afdal, sedekahlah fisabilillah. Amalan paling afdal, hendaklah kamu berpuasa sunat. Amalan paling afdal, hendaklah kamu solat sunat, bangun qiyamul lail. Banyak sekali kita melihat bagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kerana apa Nabi faham. Ada amalan ini sesuai untuk menguruskan orang beremosi begini. Ada amalan ini sesuai untuk orang yang beremosi begini. Ada amalan ini sesuai untuk orang yang sifat perwatakan macam ini. Itunya kata dari Islam ini banyak sekali amalan-amalan yang diperkenalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap orang ini dia ada kemampuan berbeza-beza dan juga setiap amalan itu boleh diamalkan khusus pula untuk orang yang berbeza-beza. Kerana kita sendiri pun tak mampu nak buat semua amalan-amalan yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan perbezaan antara manusia dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud manusia itu adalah barang tambang ataupun hasil logam. Mereka seperti perak dan emas. Orang yang terpilih di antara mereka pada masa jahiliyah merupakan orang yang terpilih dalam masyarakat Islam selama mereka memahami Islam dengan baik. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Abu Dawud. Emas dan perak atau logam lain yang merupakan hasil bumi yang sifat susunan ciri nilai yang berbeza-beza antara yang satu dengan lainnya. Begitu jugalah dengan perangai, watak, moral, keistimewaan, kemampuan fizikal dan kecerdasan manusia. Jika tingkat mutu sifat kemanusiaan seseorang pada masa jahiliah itu tinggi dan baik, maka tingkat mutu kemanusiaan ketika menjadi Muslim tetap terjaga selama mana dia memahami Islam dengan baik. Ini fitrah kejadian. Fitrah kejadian yang maknanya kalau tidak ada agama kepada diri manusia ini, itu perbezaan alami yang telah Allah berikan kepada manusia. Ada orang ni ada keistimewaan, sebab itu kita tengok dia bukan Islam tapi dia memiliki kehebatan luar biasa. Dia ada kemahiran yang hebat. Kenapa itu Allah berikan kepada mereka, dan bila mana mereka memasuk Islam, memeluk Islam, kehebatan mereka tetap menjadi kehebatan yang sama ketika mana mereka memahami Islam dengan baik.
Maka sebab itu kita tengok bila orang bukan Islam hebat, dia saintis, dia dulu apa seorang yang berpegang kepada agama dia, bila dia memeluk Islam dia begitu hebat pula dalam berpegang kepada agama Islam. Bahkan mereka ini boleh menjadi pendakwah-pendakwah yang hebat dalam menyampaikan Islam kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka pula. Ini yang Rasulullah membawa kepada kita. Setiap orang ni watak berbeza-beza. Kita tengok ni orang ni macam mana dia boleh jadi orang ni macam mana. Kita tengok ada orang ni dia punya watak ni, dia boleh susun slipper masjid. Dia tengok ni dia tak boleh tengok dia susun. Kita ada orang dia tengok juga serabutnya slipper dia tak tersusun, tapi dia tak boleh susun. Dia serabut saja slipper tu tak susun, tapi dia tak boleh susun. Tapi ada orang dia boleh tunduk, dia boleh ambil susun slipper, susun. Kemudian dia tengok ada orang ni apa tak susun lagi, dia pergi ambil susun lagi. Ada orang dia tengok ada orang dia tak boleh tengok sampai dia kutip sampah. Ada orang dia serabut saja tengah sampah. Dia ni aku tak kutip, akulah sampah ni tak bersih, akulah ini, akulah itu, aku. Jadi anak-anak kita dia tu juga. Dia jenis maknanya mulut saja keluar, tangan tak keluar. Ada orang tangan keluar, mulut tak keluar. Dia nampak sempah-sempah rumah anak kita ni dia senyap lagi. Tangan keluar, pinggan tak basuh, pergi basuh, baju tak basuh, pergi basuh. Isteri kita bagus, mulut bergerak, tangan bergerak. Jadi watak dia tu orang rupa, mulut bergerak, tangan bergerak. Kerja selesai tapi cakap tak berhenti. Maknanya kita faham tu ni kenapa dah tak begitu dia masak, ni dia pergi basuh pinggan, ni dia basuh. Kita mulut dia bergerak, ni macam ni, kenapa ni ayah ni kenapa ni tu. Watak ni jadi watak kerja ni mulut dia. Tapi nak suruh ayah ni basuh baju, nak suruh ayah ni buat kerja rumah, nak suruh ayah ni mengajar anak buat kerja sekolah, memang dah ada jadi watak. Tapi ada jenis ayah pula dia bagus, dia teliti satu-satu, lebih kemas daripada seorang isteri pula. Kita tengok rumah ni suami saya yang kemas, saya tak boleh nak sentuh langsung barang-barang rumah ni, hari suami saya mana. Kerana ada orang lelaki berwatak begitu. Dia ada pula orang perempuan yang berwatak jadi dia tak kisah biarlah katil tak kemas ke, asal ke dia bahagia, itu saja dia faham. Watak tu berbeza-beza. Maka sebab itulah Nabi SAW akhirnya mengeluarkan banyak dalil-dalil yang memberikan panduan. Sebagaimana contohnya diriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata, jika kami membaiat Rasulullah SAW untuk melakukan sesuatu, maka baginda bersabda, tengok sabda Nabi, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini adalah asas yang jelas, iaitu Nabi kata lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Makna kita aplikasi dalam semua perkara. Kalau nak didik anak kita, didiklah dengan kemampuan kita dan kemampuan anak kita. Maknanya kalau kita ilmu kita setakat tu, kita ajar setakat tu. Tak mampu, tolong tu orang lain ajar. Jangan pula kita tak pandai kita ajar. Ada orang dia macam tu, dia tak nak pergi bawa anak-anak dia ke tempat pengajian-pengajian yang lebih memahami tentang agama Islam. Sebab dia sebagai ayah, dia tahu lah kita nak mengajar akidah, kita tak ada kemampuan. Kita nak ajar syariat bagi faham betul, kita tak ada kemampuan. Kita nak bentuk akhlak anak kita dengan sebenar-benar akhlak yang diajar oleh Nabi, kita tak ada kemampuan. Bila kita faham macam tu, makna kita minta bantuan. Atau anak kita ke persekolahan, institusi yang mampu untuk mendidik anak-anak kita. Kita pun dah tak mampu, dah nak kawan, dah umur 15, umur 16, Ustaz, saya tak mampu. Ada orang dia kata jumpa, Ustaz, saya tak mampu dah nak nasihat anak saya tak mampu dah nak nasihat suami saya tak mampu dah nak nasihat isteri saya, Ustaz, saya tak mampu dah nak nasihat pekerja-pekerja saya. Itu dia buat macam-macam kursus. Siapa buat kursus? Bos tau.
Dia panggil kan konsultan untuk ke apa syarikat dia buat khusus. Sebab apa? Dia tahu aku sebagai seorang bos ini, aku pun ada kemampuan, ada limit aku juga. Jadi sebab itu aku panggil orang lain untuk buat khusus untuk kerja-kerja aku. Begitu juga sepatutnya sebagai seorang suami, bila dia faham kemampuan dia untuk mendidik isteri setakat itu saja. Jadi yang ni saya dah beli tiket pergi khusus keluarga anda, pergilah khusus. Si pun kata, bang, saya dah apply bang, saya dah apply khusus ke orang keluarga Islam. Abang pergilah. Sebab apa? Saya tak ajar abang pun tak ngerti. Abang pun maknanya kurang juga dalam ilmu kemahiran ini. Jadi bila setiap orang memahami kemampuan ini, maka dia tahu apa jalan yang sepatutnya dia pilih untuk menjadikan dia lebih baik dalam menguruskan kehidupan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apa yang aku larang untuk kalian semua, maka kalian harus menjauhinya. Dan apa yang aku perintahkan untuk kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi dan Nasai. Jadi dalam perkataan Rasulullah ini, pertama kita kena faham bahawa benda yang dilarang oleh Islam semua orang mampu tinggalkan. Tak ada orang satu pun tak mampu, semua orang mampu. Dalam hal yang dilarang, Islam larang minum arak, semua orang mampu untuk meninggalkan arak. Allah melarang untuk melakukan zina, semua orang mampu untuk meninggalkan zina. Apa yang Allah larang makan itu, buat itu, tinggal riba, tidak ada pun yang boleh klaim bahawa saya tak mampu. Semua orang mampu, cumanya tak mahu je. Tak mahu itu berbeza. Dia tak mahu meninggalkan maksiat, dia tak mahu meninggalkan dunia yang penuh fana, dia tak mahu meninggalkan wanita-wanita yang dia kejar, dia tak mahu meninggalkan harta-harta riba, kekayaan yang dia cari. Dia tak nak saja. Tapi mampu. Tapi dalam bab yang diperintahkan, maka ikut kemampuan yang kita boleh laksanakan mengikut kadar kemampuan kita. Jadi perbahasan yang lebih detail lagi, maka dibicarakan perbezaan. Pertama sekali, perbezaan tingkatan kecerdasan. Perbezaan di antara manusia juga terdapat pada tahap kecerdasan. Secara umum, tahap kecerdasan mengandungi kemampuan akal budi seperti memahami atau mengingati dan juga kemampuan belajar. Para psikologi mendefinisikan tahap kecerdasan atau kecerdasan ini sebagai kemampuan belajar. Jadi perbahasan yang lebih detail iaitu tentang kita nak kena faham setiap orang ni kemampuan belajar berbeza-beza. Ini yang kita kena fahami. Sebab itu sistem pendidikan dia tak boleh rigid, dia tak boleh statik. Dia mesti sentiasa develop, dia mesti berkembang, dia mesti dengan banyak bantuan-bantuan alat pengajaran yang sesuai dengan keadaan-keadaan pelajar dan kemampuan-kemamuan belajar. Sebab itu sekolah dia ada sekolah berasrama penuh, sekolah integrasi, sekolah sainsnya, sekolah mahatnya, sekolah begini-begini. Sebab apa? Dia dah kelaskan. Bagi pelajar-pelajar yang kuat ingatannya, boleh kita bawa ke kelas-kelas, kita kata sekolah-sekolah untuk menghafal Al-Quran. Sebab apa? Ada orang kemampuan untuk begitu. Sebab tu salah kita bila anak kita ada masalah sikit, hantar sekolah agama, hantar ke pondok, hantar ke. Sedangkan tujuan yang kita membuat sekolah itu untuk kita memberikan pendekatan belajar sesuai dengan kemampuan. Bukan ada masalah hantar sini, ada masalah hantar sana. Tidak, faham dulu kemampuan belajar itu, barulah kita boleh hantar ke mana tempat yang sesuai untuk dia belajar. Jika tidak, kita hanya mengurung dia saja. Duduk sekolah tahfiz pun dia curi-curi hisap rokok, dia ambil duit orang lain, dia ganggu belajar orang lain, dia bukan nak belajar pun. Hujung minggu dia lari keluar pergi ke mana, pergi sana pergi sini, tak sembahyang apa-apa. Sebab apa? Di situ bukan sesuai dengan kemampuan belajar dia.
Sebab itu berbeza-beza ini yang sebenarnya ramai orang tak faham, lepas tu menyalahkan pula institusi pendidikan. Dia kata tak reti lah, tak pandai. Lepas tu dah kita pandai, kita ajarlah sendiri. Ini kita nak hukum orang saja. Sebab kita kena faham kemampuan belajar orang tak sama. Hadis Nabi SAW menunjukkan adanya perbezaan antara manusia pada tahap kecerdasan atau kecerdasannya. Hadis tersebut menyebutkan bahawa ada orang yang belajar dengan cepat, mampu memahami, mengingati sesuatu dan mengajarkan kepada orang lain. Ada pula orang yang sukar menangkap pelajaran dan tidak cepat memahami apa yang dia dengar. Dia tidak mampu mengingat apa yang dipelajarinya, apalagi mengajarnya kepada orang lain. Berbeza. Ada orang bagus sangat belajar cepat ingat, boleh mengajar. Dia boleh ajar pula kan. Ada di masa kita sekolah-sekolah dulu, bagus kawan-kawan yang ini dia duk faham, dia boleh ajar pula kita. Dia macam ni, formulanya macam ni. Kadang-kadang dia pula lebih faham pada cikgu, dia ajar kita. Senang pula cara mengajar. Maknanya ada orang ni bagus, dia dengar apa yang cikgu ajar, dia boleh pula menggunakan formula dia sendiri pula ajar pula pada kawan-kawan. Dia faham. Maknanya ada orang bagus kemampuan belajar dia laju dan cepat, dia boleh pula ajar pada orang lain. Tapi ada orang dia ulang 5 kali tak faham ni, 7 kali tak faham ni, 10 kali tak faham ni. Jadi kita kena faham, oh anak tu yang kedua ni cakap kali ke-11 baru dia faham. Jadi jangan kita putus asa pada kali ke-7. Ada orang dia tak faham, dia putus asa. Padahal kalau dia buat sekali lagi, okey dah, jadi dah. Kalau dia nasihat sekali lagi, dia bersabar sikit lagi, mesti anak dia jadi berjaya. Tapi sebab tak faham, kita hantar sekali tak berjaya, hantar 2 kali tak berjaya, hantar khusus 3 kali tak berjaya, kita berhenti kat 3 kali. Rupanya style anak kita ni kena 5 kali. Jadi sepatutnya kena 5 kali lah. Jadi ada orang ni macam tu kan, orang kata semayang lah tak pergi lagi, semayang lah tak pergi lagi, semayang tak pergi lagi 7 kali baru pergi semayang. Jadi jangan berhenti pada kali ke-6. Selesai saja kali ke-7 itu, insya-Allah dia akan pergi. Maknanya ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Ada orang dia lambat nak memahami hikmah, lambat nak memahami ibrah. Kita kata yang duduk ceramah kat hang ni berapa kali dah nak kata cuba menjadi neraka, menjadi kata menjadi, hang tak faham tu. Memang dia tak faham. Taklah tanya, memang tak faham. Jadi bila dia tak faham, didik lagi, ajar lagi, guna bantuan alat mengajar lagi, guna pula pendekatan yang berbeza. Ada orang kita kata Allah ni Maha Esa, dia tak nampak je. Tapi kalau kita bawa dia jalan-jalan, pergi ke pantai, terlihat oh wah ni laut ni hebat tak, siapa yang cipta, mestilah Allah hebat. Maknanya dia, ada orang ni kena tengok laut baru dia faham. Ada orang tak payah kata Allah Maha Esa, tu dia boleh fikir, dia boleh bahas lagi Maha Allah menciptakan itu, Allah menciptakan ini. Tapi ada orang kena tunjuk satu-satu, pergi tambah-tambah, oh dia faham Allah hebatnya Allah kita. Pada rama-rama ni, satu rama-rama ni pun berbeza-beza coraknya. Itu baru rama-rama hebat, Allah hebat, baru dia faham. Ada orang tak payah tunjuk rama-rama, kata Allah hebat, dia faham tak? Jadi inilah sebenarnya tanggungjawab manusia yang Allah bagikan warna-warni dalam hidup kita, supaya kita mampu untuk menggunakan kehidupan ini sebaiknya. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya perumpamaan hidayah, yakni petunjuk dan ilmu Allah yang menjadikan aku sebagai utusan itu seperti hujan yang turun ke bumi. Di antara bumi itu terdapat sebidang tanah subur yang menyerap air, dan sebidang tanah itu rumput hijau tumbuh subur. Ada juga sebidang tanah yang tidak menumbuhkan apa-apa walaupun tanah itu penuh dengan air. Padahal Allah menurunkan air itu agar manusia dapat meminumnya, menghilangkan rasa haus dan menanam. Ada juga sekelompok orang yang mempunyai tanah gersang yang tidak ada air dan tidak tumbuh apapun di tanah itu. Gambaran tersebut seperti orang yang mempunyai ilmu agama Allah dan mahu memanfaatkan sesuatu yang telah menyebabkan aku diutuskan oleh Allah
Kemudian orang itu mempelajari dan mengerjakannya, dan seperti orang yang sedikit pun tidak tertarik dengan apa yang telah menyebabkan aku diutuskan oleh Allah, dia tidak mendapat petunjuk dari Allah yang kerananya aku menjadi utusannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Nawawi. Dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan perbezaan antara manusia dalam kemampuan belajar, memahami dan mengingat. Dia tak nampak pun keindahan Islam, dia tak faham Islam, dia tak nampak apa hebatnya ciptaan manusia, apa ciptaan Allah terhadap kehidupan manusia, dengan adanya langit, adanya bumi, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya haiwan berbagai ciptaan, adanya penyakit, adanya virus, adanya bakteria, macam-macam. Ada orang yang tak nampak ni isu berlaku coronavirus, dia tak nampak. Tapi ada orang yang cepat belajar, dia nampak Allah ya. Tengoklah Allah ni, kalau dia nak bagi kita memang boleh menyebabkan kita ni pening. Tak tahu penyakit datang mana, macam mana nak selesai. Mana ada orang yang begitu, virus biar macam mana, dah nak mati-mati. Ada orang dia tak boleh nak belajar. Jadi ada orang jenis macam tu. Maka supaya itu jangan kita senang menghukum orang. Jadi bila kita mau belajar perbezaan ini, maka sebenarnya inilah satu pendekatan yang hebat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan mudah menghukum. Sepatutnya kita kena menggunakan pendekatan tarbiyah, pendidikan yang berbeza-beza. Maka dalam hadis ini dapat disimpulkan manusia ini ada tiga jenis kecerdasan. Pertama sekali, seperti tanah subur. Ada manusia ini seperti tanah subur, berarti dalam golongan ini dia mampu belajar, mampu menghafaz, mampu mengajarkan ilmu dimilikinya kepada orang lain, sehingga ilmu yang dimiliki itu dapat memberi manfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Tanah subur kan, dengan tumbuh-tumbuhannya, berbuahnya, orang dapat manfaat, ada rumput binatang dapat manfaat, ada. Jadi manusia ini memang orang boleh mengambil manfaat daripada dia, sebab dia senang belajar, dia senang mengingati, dia senang memahami. Jadi dia dapat memberi manfaat kepada orang lain, bukan sahaja diri sendiri. Ada jenis kedua pula, seperti mana tanah gersang. Berarti orang dalam golongan ini mampu menjaga dan mengajarkan kepada orang lain, tetapi ilmu yang dimilikinya tidak bermanfaat untuk dirinya, melainkan hanya untuk orang lain. Ini pula ada orang, dia hebat, dia bagus, dia pandai, tapi dia tak bermanfaat untuk diri dia. Dia ajar orang supaya kita ni kena jadi baik, dia jahat. Kita ni kena jujur, dia tak jujur, dia menipu orang. Kita ni apa-apa kita nak cari rezeki ni yang betul, fi sabilillah, kena banyak sedekah, kena itu, kena ini. Orang lain ambil manfaat daripada apa yang dia cakap, tapi dia sendiri tak. Janganlah kita buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Janganlah begini, nanti rezeki kita tak berkat. Apa pun kita minta kepada Allah. Kita jangan sombong, kita jangan takabur. Orang ambil nasihat dia sebab dia berjaya, tapi dia sendiri tak. Dia sendiri menyombong, dia sendiri rasa dia bagus, dia sendiri nak orang ikut dia. Kita ni kalau boleh janganlah kita ni ego, ada ego yang tinggi. Kita ni jangan jadi bos pada manusia. Kita kena saling bersama-sama bekerja. Tapi tengok watak dia lah nak jadi bos pula. Dia dah nak lawan orang ni, dia semua dah, dia betul, dia dah paling ego sekali. Tapi bab nasihat orang ni very good, sangat bagus. Orang boleh ambil manfaat nasihat dia tu, terpakai pada orang lain, tapi pada diri dia sendiri tidak terpakai. Golongan yang ketiga pula ialah seperti tanah tandus, yang berarti orang dalam golongan ini tidak tertarik dengan ilmu, apalagi menghafaz dan mengajarkan kepada orang lain. Ini payah sikit golongan ini kan. Ilmu tak tertarik, kita nak ajar pasal apa haiwan pun tak tertarik, nak ajar pasal apa aero angkasa pun tak menarik, tak minat je. Apa? Hang suka main game, suka tengok bola, suka main motor, suka melepak, suka duduk kedai mamak sampai 2-3 pagi, suka main motor tak tentu pasal pukul 5 baru nak balik rumah. Dia tak berminat langsung, dia jaga tak nak jadi pandai.
biarlah orang lain. Dia cakap dia tu. Tak ada ni payah jadi kita kata pun orang yang seperti mana tak meminati, tak tertarik dengan ilmu. Tapi bukan bermakna kita kena tinggal, tapi ada pendekatan berbeza. Maka Rasulullah menunjukkan secara jelas tentang perbezaan ini, yang mana Nabi menyebut kami para Nabi diperintahkan untuk mengunjungi rumah orang dan mengajari mereka sesuai dengan kemampuan akalnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebab itu alhamdulillah ada pendakwah kita sampai sanggup beli motor untuk sama dengan mak motor ni. Sebab apa nak ajar, nak suruh dia kata melah kita masjid, marilah kita mengajar di masjid, tikah gini, itu gini. Tak minat dia. Kita kena beli motor, pergi main motor dengan dia, barulah dia nak jom. Mana ni Ustaz? Berhenti semayang. Dulu motor juga, semayang tu benda lain. Jadi akhirnya boleh ajar pula dia semayang. Main kita naik motor ni daripada Kuala Lumpur kita nak ke Penang, kita ada kira musafir. Aku kerja dah, Ustaz musafir. Dia tanya pula, tapi boleh ajar musafir ni maknanya siapa yang melakukan perjalanan lebih bermarhalah. Apa dah pula marhalah ni Ustaz? Marhalah tu maknanya lebih 90 km boleh jamak. Apalah pula jamak ni? Jamak ni main motor saja duduk di Penang boleh faham apa tu musafir, boleh tahu macam mana tu nak solat jamak dan mendirikan sembahyang. Dan ingat pula dalam perjalanan ini kita ni Allah yang tolong kita, Allah yang beri selamat. Tak dapat faham mana ada orang macam tu. Kita tengok alhamdulillah ada pendakwah kita sebut nama contohnya Ustaz Ibu, boleh dia pergi ke budak-budak mana yang maknanya lelaki tapi dah macam perempuan, dia boleh duduk, dia boleh sembang, dia pergi nak zuhur. Yang jadi lelaki macam perempuan tu maknanya kalau kita kata kalau dia pakai datang duduk sahri, kita kata perempuan mana duduk sebelah aku sembahyang ni. Memang dia tak datang lah ke masjid ni sebab aku bentuk tubuh badan dia pun dah macam orang perempuan walaupun dia lelaki. Jadi kita kena pergi ke tempat dia dan kena pergi turun dakwah dia, tunjuk ajar kepada dia. Nah, ada satu kisah guru saya cerita berlaku di sebuah perkampungan di Kedah. Seorang guru ni, guru pondok ni, dia duduk biasanya dia waktu pagi dia duduk di laman rumah ni tu. Budak-budak nak pergi laga ayam ni lalu depan rumah ni, laga ayam kan. Nak suruh datang ngaji pondok tak ngaji. Lalu budak bawa ayam ni, dia pun nak ke mana tu? Nak pergi laga ayam ni. Tak pergi kalah tu. Sudah kalah. Dengar perkataan kalah tu. Macam mana boleh kalah? Jadi dia pun ambil ayam tu, dia mandikan, dia pergi. Pergi kan? Pagi dulu menang kawan tu. Jadi setiap kali nak pergi laga ayam, jumpalah. Dia tengok ayam ni, kita ni boleh menang, tak boleh menang ni. Gosok. Yang pergi menang lagi. Dah kali ketiga, kali keempat, sambil-sambil mandi ayam ni nak tanya lah, mengucap. Baru aja mengucap. Mau tak mengucap. Mana? Lama. Memang kita belajar sambil-sambil dia gosok-gosok ayam. Takkanlah mari kita ajar sikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Hari ni boleh pandai mengucap, memperbarui iman ni. Hari kedua duduk lagi mengucap. Ingat lagi. Ingat ada. Semayang yang waktu tentang kita ni, semayang tahu. Cuba belajar niat dulu. Belajar niat. Akhirnya meninggalkan judi ayah, sabu ayah tadi. Akhirnya jadi belajar dia, bahkan menjadi orang yang berilmu soleh. Ini kita kata yang Nabi sebut ini, kunjungilah orang, ajarlah orang mengikut kemampuan sesuai dengan kemampuan akalnya, maka barulah kita akan mendapat kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Muawiyah bahawa Rasulullah SAW sabda, barang siapa dikehendaki oleh Allah sesuatu kebaikan, maka dia akan memahamkan agama. Aku hanyalah penyampai, sedangkan Allah adalah zat yang memberi. Hadis riwayat Syekhani, Abu Dawud, Tirmizi dan Nasai. Kita ni hanya menyampaikan saja ilmu Allah, yang beri faham Allah. Dan kita letak dalam diri kita, ya Allah, aku nak beri manfaat pada orang lain, berikanlah kemudahan, kefahaman, kekuatan pada aku untuk menyampaikan ilmu kamu ini, kerana
pada anak-anakku. Aku sayang anak-anakku ya Allah. Kamu sahajalah yang layak beri kesedaran, kefahaman. Tapi kita usaha buat itu, buat ini, cuba itu, cuba ini, mengikut kemampuan mereka. InsyaAllah akhirnya nanti Allah akan berikan kejayaan kepada kita dalam kita nak menguruskan anak-anak kita. Jadi sekadar itu saja pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbezaan tingkatan emosi dan pengaruh keturunan dan lingkungan setiap individu dalam kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan dalam perbincangan kita pada pagi ini memberi sedikit kesedaran kepada kita. Jangan kita mendidik manusia ini tanpa kita faham perbezaan. Dan menjadi syarat penting dengan memahami perbezaan itu akan ada yang pendekatan yang berbeza-beza mengikut kemampuan yang ada pada manusia tersebut. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah yang Maha Dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, adik-beradik kami, sahabat andai kami, jiran tetangga kami dan seluruh umat Islam yang masih hidup dan telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridai ya Allah. Dan Engkau golongkanlah kami di kalangan hamba-hamba yang memahami ilmu agama-Mu ya Allah. Golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang bersyukur, kalangan hamba-Mu yang beriman, kalangan hamba-Mu yang bertakwa, kalangan hamba-Mu yang taat patuh di atas segala perintah-Mu, meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Golongkanlah kami di kalangan umat Nabi-Mu yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, dan golongkanlah kami di kalangan umat Nabi yang mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat sana nanti ya Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekiranya di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Sekiranya di kalangan kami ada persengketaan, Kau damaikanlah. Sekiranya di kalangan kami ada kesusahan, Kau permudahkanlah. Sekiranya di kalangan kami ada kegelisahan dalam hati kami, Kau tenangkanlah ya Allah. Sekiranya di kalangan kami ada hajat-hajat tertentu, Kau makbulkanlah hajat-hajat kami dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.